Nama saya Raja Muhammad Syahrul bin Raja Muhammad. Hari ini saya akan presentkan mengenai model transisi dan krisis dalam perkembangan kerjaya. Okey, sebelum kita go through, ini adalah merupakan definisi transisi dan juga krisis dalam konteks perkembangan kerjaya lah. So kalau kita melihat transisi ni merupakan satu peralihan daripada satu peringkat ke peringkat yang lain lah. Maksudnya ianya boleh jadi sebagai satu perubahan yang lancar. Dan berbeza dengan krisis, krisis ni selalu kita kaitkan dengan terma yang negatif. Dan apabila berlakunya krisis, seseorang itu atau individu itu perlu mengatasi situasi tu. So jadi individu akan developkan satu dia punya method untuk overcome the crisis lah. So kalau ikutkan istilah Kamus Dewan, krisis ni merujuk kepada situasi yang tidak stabil, unstable situation terhadap perkembangan kerjaya. So untuk model transisi dan krisis ni kita akan berbincang dalam perkembangan kerjaya, kita akan berbincang mengenai apakah transisi dan juga krisis-krisis yang boleh berlaku terhadap perkembangan kerjaya seseorang individu. Okey, jenis-jenis transisi dan juga krisis ni boleh dibahagikan kepada dua tokoh. Dua tokoh ni berbicara mengenai macam mana dia mengklasifikasikan jenis-jenis transisi kerjaya dan juga krisis ni berdasarkan dua tokoh ni lah. Iaitu tokoh pertama Solbert dah 84 hingga tahun 2009. Dia telah mengklasifikasikan jenis-jenis transisi ni kepada 4, iaitu anticipated, unanticipated, chronic hassle dan juga non-event. Dan Adams 94 2009 juga dia mengklasifikasikan jenis transisi dan krisis kepada dua sajalah, iaitu voluntary dan juga involuntary. So Hobson dan Adam juga memperkenalkan model Hobson and the model of adult transition. Hobson and Adele model of transition ni terdapat 7 stage lah, iaitu immobilization, minimization, self-doubt, letting go, testing out, search for meaning, internalization. Maksudnya 7 stage ni merupakan satu fasa seseorang itu macam mana dia orang tu coping ataupun memberi daya tindak terhadap transisi yang berlaku dalam perkembangan kerjayanya. Saya akan go through satu-satu, iaitu kita pergi yang pertama, iaitu immobilization. Satu dia dinamakan keadaan yang lumpuh lah. Mengambil contoh, seorang tu dibuang kerja. So macam mana dia bertindak terhadap transisi tu adalah mula-mula dia akan rasa terkejut, bimbang dan berlakunya perubahan sikap. Contohnya dia akan menyendiri, tak mahu menjumpa orang, dia rasa depressed, dan perubahan ni mengambil masa berbulan-bulan bergantung kepada individu lah. Ini cara seseorang itu yang pertama sekali dia dalam keadaan immobilization. Yang kedua adalah minimization, iaitu dia memperkecilkan sesuatu perkara itu. Contohnya mengambil contoh yang tadi juga, contohnya dia dibuang kerja. So macam mana dia react dengan perkara itu? So dia cuba membayangkan benda tu adalah satu perkara yang kecil aja bagi dia. Jadi dia akan merasakan benda tu adalah kecil dan tak rasa signifikan sangat lah. Maksudnya dia boleh lagi overtake the problem lah. Yang ketiga adalah self-doubt, sensi. Contohnya tadi juga, contoh dia buang kerja, yang ini dia akan merasakan diri dia rasa tidak mampu. Contohnya dia dah buat kerja tu lama, and dia buang kerja, apalah dia nak buat nanti. So dia rasa sangsi terhadap diri sendirilah. Dia akan jadi gelisah kerana tak tahu apa yang akan berlaku. Takut akan future, sedih dan berlaku juga kemarahan. Yang keempat adalah letting go. So maksudnya dia akan move on lah. Contohnya bila dia buang kerja, mula-mula dia akan melepaskan perasaan marah, ketegang, kecewa. And then at the end dia akan menerimakan apa sebenarnya berlaku. So dia freekan diri dia daripada keadaan asal dan mula lihat future lah, masa depan. Yang kelima is testing out, menguji. Maksudnya dia mengambil sesuatu perkara tu, dia merasakan sebagai satu ujian ataupun challenge kepada diri dia. Maksudnya walaupun dia telah dibuang kerja, dia merasakan dia boleh overtake the problem dengan men-challengekan diri dia.
untuk keluar daripada zon itu. Yang keenam, search for meaning, mencari makna. Contohnya tadi di buang kerja, dia cuba untuk memahami secara kognitif lah kenapa dan bagaimana, kenapa, apa benda yang berlaku. So proses kognitif di mana orang cuba memahami bukan sahaja perasaan orang lain tapi juga perasaan mereka diri sendiri jugalah. So dia cuba memahami diri dia, apa yang berlaku, dia cuba sedarkan diri dia lah. Yang ketujuh, internalization, maksudnya perubahan dalam kedua-dua nilai dan gaya hidup. Mungkin telah mengembangkan kemahiran mengatasi baru dan berkembang secara emosi, rohani atau kognitif sebagai akibat daripada menghadapi krisis yang sukar lah. Ini pun dia merasakan dia cuba untuk menyelami apa yang berlaku juga itu tadi. Itu adalah merupakan tujuh stage of son and adult model of adult transition. Okay, setakat itu saja. Sekian. Terima kasih.